Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ni aku nak kongsikan dekat korang 4 perkara yang boleh backup diri kita, terutama sekali dekat alam kubur nanti. Sebelum tu, kita tengok dulu video ni. Sedar tak sedar, kita dah berada di pertengahan tahun 2020. Terasa pantas masa berlalu. Tahun ini cukup mencabar bagi kita kerana terpaksa berhadapan dengan mehnah dan ujian yang sangat besar. Namun, adakah di antara kita yang telah selesai mengucapkan rasa syukur kerana masih lagi diberikan peluang dan kehidupan sehingga hari ini? Mungkin tahun ini tahun yang menggembirakan buat sesetengah dari kita, namun tak kurang juga yang bersedih bagi sesetengah keluarga dari kita. Janganlah pernah menyesali apa yang telah berlaku, tetapi yakinlah bahawa setiap kesusahan pasti disusuli kesenangan. Buat insan yang telah pergi, jangan diratap dan ditangisi tanpa henti, tetapi yakinlah dia tenang di sana. Hakikatnya, ada perkara lain yang perlu kita tangisi. Berlalunya masa dan hari, tanda umur semakin dekat dijemput ilahi. Namun, alangkah hibanya jika tidak kita ambil peringatan. Peristiwa pandemik bukan sekadar gurauan, bukan juga mainan. Mungkinkah kita bernasib baik tidak menjadi mangsa, tidak juga terpalit pemandu khayal yang lupa dunia. Ketahuilah bahawa sesungguhnya semuanya adalah peringatan supaya diri lebih beriman. Berbaki sisa umur yang ada, ayo kita berubah menjadi insan yang lebih mulia. Berbaki umur yang ada, ayo bertaubat tak kira masa. Berbaki umur yang ada, mati itu pasti dan azab kubur itu ada. Berbaki umur yang ada, mungkar dan nakir akan bertanya, adakah kita telah sedia? Ketahuilah saudaraku, hanya amalan akan membantu. Pangkat, harta dan keluarga hanya tinggal kenangan. Seorang diri tiada berteman. Beringatlah saudaraku, cukuplah mati itu suatu pengajaran bagi orang-orang yang beriman, supaya bersiap membawa bekalan. Dia tak ada orang dekat dunia ni semakin hari dan masa bertambah, semakin dipanjang umur. Tak ada. Sebenarnya kita semakin hampir untuk menemui ajal kita. Cuma kita tak tahu bila masanya akan tiba. Jadi untuk tu, kita kenalah jadi orang Muslim yang sentiasa bersedia. Jadi kat sini, aku kongsikan 4 perkara yang boleh kita sama-sama amalkan untuk menghadapi hari yang bakal tiba nanti. Jadi, yang pertama ialah surah Al-Mulk. Apa yang ada dekat surah Al-Mulk ni? Jom kita tengok hadis Nabi. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Inna suratan fil Quran 30 ayah syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakallazi biyadihil mulk." Maksudnya, sesungguhnya surah dalam Al-Quran padanya 30 ayat dapat memberi syafaat kepada pengamalnya sehingga diampunkan, dan ia adalah tabarakallazi biyadihil mulk. Ia adalah surah Al-Mulk, riwayat Ibnu Majah. Dan juga ada satu kisah yang diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka didapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Lantas beliau menemui Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, inni darabtu khibai ala qabri wa ana la ahsibu annahu qabrun. Faiza fihi insanun yaqra'u surah tabarakal mulki hatta khatamaha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyal mani'ah
hiyal munjiyah tunjihi min azabil qabr. Maksudnya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur, dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam. Maka jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur. Riwayat At-Tirmizi. Okey, yang kedua yang boleh kita amalkan ialah kita boleh membaca doa selepas habis tasyahud akhir dan sebelum salam. Okey, contohnya macam ni. Fil alamina innaka hamidum majid. Kita dah habis baca tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Lepas tu kita baca doa. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Barulah kita bagi salam. Jadi apa ada kat doa ni? Sama-sama kita tengok hadis Nabi ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mendengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, apabila kamu selesai membaca tahiyat akhir, maka mohonlah berlindung dengan Allah daripada 4 perkara. Daripada seksaan kubur, daripada seksaan neraka jahanam, fitnah kehidupan dan kematian, serta daripada kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal. Riwayat Muslim. Okey, yang ketiga yang boleh kita amalkan adalah dengan bersedekah. Daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, sesungguhnya sedekah akan memadamkan panas kubur bagi pelakunya. Sungguh pada hari kiamat, seorang mukmin akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad. Okey, yang keempat adalah dengan berwasiat. Yang mana tujuan kita berwasiat adalah supaya ahli keluarga ataupun saudara mara dan kerabat kita tidaklah terlalu menangis ataupun meratap secara berlebihan apabila kita sudah tiada. Okey. Dalam sebuah hadis, disebutkan seseorang yang mati itu akan diseksa dalam kuburnya kerana dia ditangisi sewaktu kematiannya. Sebab itu wasiatlah di waktu hampir kematian agar keluarga tidak ada yang menangis dengan cara menampar-nampar pipi dan mengoyak-ngoyakkan baju sebagai bentuk rasa kehilangan yang dalam atas kematiannya. Akan tetapi tidaklah mengapa kalau menangis biasa sahaja. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi aku nak mohon maaf kalau ada salah dan silap ataupun tergurih hati sesiapa. Video yang aku buat adalah semata-mata untuk mengingatkan diri aku sendiri dan juga sharing dekat korang semua. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, tolonglah like, share dan juga subscribe Luqman Saini channel. InsyaAllah sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.